Okey, untuk slide yang pertama kita berkenalan dengan rationalism. Okey. Rationalism adalah perkataan yang berasal dari rasio, yakni akal. Sumber pengetahuan utama adalah akal. Okay. Seperti mana kita tahu, sumber pengetahuan kita adalah daripada akal dan fikiran. Okay. Selepas itu, mengukur daya intelek yang wujud semula jadi. Okay. Dan tidak semua perkara boleh dicapai oleh akal. Seperti mana kita tahu, tak semua benda kita dapat berfikir dengan akal kita dan fikiran kita. Dalam Islam, kekuatan akal dan rationalism diakui. So, di mana akal ni adalah satu benda yang memainkan peranan dalam kehidupan seharian kita. Sejarah perkembangan rasionalism. Terdapat dua jenis perkembangan rasionalism. Pertamanya perkembangan di Eropah dan kedua perkembangan dalam dunia Islam. Perkembangan di Eropah, pelopor awal rasionalism ialah Heraclitus yang percaya bahawa akal dapat mengatasi panca indera sebagai sumber pengetahuan. Pada zaman pertengahan, rasionalism Yunani berkembang di tangan tokoh-tokoh Sokrates, Plato dan Aristoteles. Rasionalisme mencapai kemuncaknya pada zaman Aristoteles yang berusaha untuk menentang serangan daripada aliran Sufatoiyun. Aristoteles telah memperkenalkan rasionalisme dengan menyusun kaedah ilmu logika secara sistematik dalam karyanya yang terkenal iaitu Organon. Kemudian dilanjutkan oleh salah satu tokoh falsafah moden yang tertubuhnya tokoh rasionalisme moden ialah René Descartes pada tahun 1596 hingga tahun 1650. Dikenali sebagai bapa falsafah moden. Seterusnya, perkembangan dalam dunia Islam. Terdapat dua reaksi terhadap falsafah rasionalisme. Reaksi pertama ialah tamadun Islam meminjam falsafah ini daripada tamadun Yunani Greek. Reaksi kedua adalah sebaliknya, iaitu rasionalisme ini sudah wujud daripada zaman Abbasiyah dan kemudian dipinjamkan kepada tamadun Eropah. Falsafah rasionalisme ini digunakan untuk mentafsirkan perkara-perkara yang melibatkan Islam selagi ia bersandarkan wahyu Tuhan dan sunnah Nabi. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, muncul pelbagai aliran umpamanya aliran Mu'tazilah yang dikenali sebagai kaum rasionalis Islam dalam sejarah pemikiran Islam. Dari sejarah, aliran Mu'tazilah ini yang melahirkan pemikiran rasionalis di kalangan kaum muslim cendekiawan ataupun ulama muslim. Sejarah perkembangan pemikiran rasional dalam Islam dengan menggunakan rujukan sejarah perkembangan dan kemajuan kaum Mu'tazilah dan serta konsep rasional dalam kehidupan aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah sebenarnya dalam tafsiran ayat-ayat suci Al-Quran, metode yang digunakan sama seperti metode yang digunakan oleh para ulama Islam. Akan tetapi aliran kaum Mu'tazilah ini dijauhkan oleh umat Islam kerana tuduhan oleh umat yang memusuhinya, iaitu umat Islam, kerana mengetepikan wahyu, iaitu dalam tafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang teologi. Kaum Mu'tazilah lebih banyak memakai pemikiran rasional. Pada awal abad ke-19,
perhatian pemuda-pemuda baharu dalam Islam timbul kembali kepada aliran Mu'tazilah yang rasional itu. Mereka membuat rujukan aliran Mu'tazilah dan mengenal pasti bahawa tuduhan yang disampaikan lain tidak selamanya sesuai dengan ajaran Mu'tazilah yang sebenar. Itu saja perkembangan rasionalisme. Slide ini saya akan menerangkan tentang tokoh atau pelopor rasionalisme pada suatu ketika dahulu. Okay, yang pertamanya ialah René Descartes. Beliau dikenali sebagai Cartesius. Beliau dilahirkan pada 31 Mac 1596 di La Haye, iaitu di Turin, Perancis Tengah, dan meninggal pada 11 Februari 1650 di Stockholm, Sweden. Pada ketika itu usia beliau ialah 54 tahun. Pada semasa kehidupan beliau dikenali sebagai bapa filsafat moden. Ianya kerana keinginan membebaskan diri daripada pemikiran tradisional, daripada perkataan skolastik. Skolastik ialah kata sifat bagi perkataan school, iaitu yang membawa maksud sekolah. Ia merupakan corak khas dari pemerintahan dari sejarah filsafat pada ketika dahulu yang pernah diterima tapi tidak mampu untuk menangani hasil-hasil ilmu yang dihadapi. Pada kehidupan beliau juga, beliau pernah menulis beberapa jenis buah buku yang membuatkan namanya naik, seperti Discourse de la Méthode, iaitu menerangkan tentang bahawa menegaskan bahawa perlunya ada kaedah atau cara yang jitu sebagai dasar bagi semua pengetahuan. Dan karyanya yang paling agung ialah Meditation of First Philosophy, terlibat dalam banyak perdebatan dalam sejarah dunia falsafah pada ketika dahulu. Seterusnya kita beralih kepada Syed Amir Ali. Syed Amir Ali dilahirkan pada 6 April 1849 di Cuttack, India, dan meninggal dunia pada 3 Ogos 1928 di Sussex, England. Semasa beliau hidup, beliau merupakan seorang ahli perundangan dan penulis pada semasa beliau hidup. Antara peranan yang dibuat oleh Syed Amir Ali ialah beliau membantu proses pengundian pertama di negaranya. Itu ialah peranan beliau semasa beliau hidup. Dan Syed Amir Ali juga membahaskan beberapa isu tertentu seperti pendefinisian Islam, dunia akhirat dan sistem poligami di dalam agama Islam. Saya akan menerangkan kesan rasionalisme terdapat 4, iaitu memecahkan perpaduan umat Islam melalui politik, sistem poligami, konsep dunia akhirat dan mempengaruhi pemikiran umat Islam. Yang pertama iaitu memecahkan perpaduan umat Islam, iaitu ahli politik kini mengambil sikap anti-Melayu atau anti-Islam. Berita-berita palsu juga mudah tersebar kini. Dan rakyat juga mudah terpengaruh dengan berita-berita palsu ini. Rakyat lebih minat dengan politik anti-Islam dan anti-Melayu. Seterusnya adalah sistem poligami. Syed Amir Ali berkata, sistem poligami ini akan ditelan zaman, kecuali kepada wanita yang memerlukannya sebagai perlindungan. Seterusnya, agama Islam amat menjaga hak wanita, iaitu wanita juga dapat mewarisi harta ibu bapanya dan kaum kerabatnya. Ini menunjukkan bahawa agama Islam menjaga hak wanita daripada penindasan dan daripada perbuatan yang keji. Yang ketiga ialah konsep dunia akhirat. Konsep dunia akhirat ini, aliran Mu'tazilah mempunyai pandangan yang berbeza daripada literalis, iaitu disebabkan oleh tafsiran realistik istilah syurga dan neraka yang berbeza.
Dan yang keempat akan mempengaruhi pemikiran umat Islam. Remaja masa kini malas, atau kita boleh katakan mereka suka melakukan perkara yang mereka merasakan perkara tersebut betul apabila tiada siapa yang menegur mereka. Remaja kini juga melakukan apa-apa perkara dengan suka hati mereka tanpa mengira hukum hakam. Itulah kesan-kesan rasionalisme. Terima kasih. Seterusnya kita akan membicarakan tentang kelemahan rasionalisme. Yang pertama iaitu memahami objek di luar kemampuan berfikir secara rasional. Para filsafat lebih cenderung untuk berujar hanya menggunakan akal bagi mempengaruhi fikiran manusia untuk mencari apa yang ingin disampaikan oleh mereka. Jadi ini akan menyebabkan berlaku kritikan tajam dan berlaku perbahasan dan salah faham antara filsafat masing-masing. Jadi seperti contoh, ada beberapa filsafat mempercayai tentang hari kebangkitan, manakala ada beberapa filsafat yang bukan tidak percaya, cumanya hari kebangkitan itu hanyalah kata kiasan bagi mereka. Yang kedua, kita akan membicarakan tentang mementingkan subjek daripada objek. Yakni para filsafat berpendapat perkara yang terfikir di akal adalah benar tanpa memahati perkara itu dengan sesuatu yang lebih benar. Yakni segala apa yang terlintas di fikiran itu adalah benar tanpa menyelidik perkara yang betul. Jadi bagi mereka setiap perkara yang terlintas di fikiran itu benar dan boleh diterima akal. Jadi akan disampaikan kepada manusia, dan manusia ataupun manusia akan lebih terdahulu mempercayai apa yang disampaikan oleh para filsafat tanpa memahami dan mempercayai perkara yang sebenar. Jadi itu adalah antara kelemahan rasionalisme. Yang seterusnya ialah berfikiran bahawa agama dan filsafat adalah selaras. Yakni disebabkan sikap rasionalisme yang diterapkan ini, ada segelintir manusia berpendapat agama dan filsafat adalah sama kerana kedua-duanya membahaskan kebenaran dalam agama, sedangkan agama itu adalah tunjang dan filsafat ini adalah asas untuk kita ikut memenuhi kehendak Allah. Jadi itu antara kelemahan rasionalisme yang dapat dilihat pada zaman sekarang. Sekian.